yang dikasihi guru-guru tingkatan 6, para ibu bapa dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Sebelum kata menyusul bicara, sebelum madah hilah bergentar, sebelum pepatah merendah minda, sebelum pantun menyantun suara. Terlebih dahulu, majlis mengambil kesempatan merakamkan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada semua yang sudi hadir pada pagi ini. Dalam suasana norma baharu dapat kita berjumpa bagi merealisasikan satu lagi program untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 iaitu kelebihan dan hala tuju STPM. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama dengan tangan mengaminkan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini menjemput saudara Wan Nazlan bin Wan Muhammad Noh untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tes. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Dengan ini kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini dan kurniakanlah kepada kami apa sahaja ilmu-Mu ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah situasi menekan ini, kami bersimpuh memohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kami. Kami lemah dan tidak berdaya, sedangkan Engkau Maha berkuasa. Kami tidak mampu mengusir dan membasmi virus corona ini tanpa campur tangan-Mu ya Rabbi. Lindungilah kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami dan keluarga kami. Kami memohon musnahkanlah virus ini, kerana atas hanya izin-Mu sahaja maka wabak ini pasti berakhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Wan Najlan bin Wan Muhammad Noh atas bacaan doa sebentar tadi. Semua ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat darinya. Hadirin sekalian, apa sirih tiada berharta, buat santapan untuk pahlawan. Tampilan tuan kami meminta, madah ucapan kata aduan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha ayahanda Tuan Pengetua SMK Ma'al Hamidiyah Tuan Mat Yusof bin Rahim untuk menyampaikan ucap tama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada anak-anda Nur Iman Luqman selaku pengacara majlis. Yang saya hormati Cik Adnan Hussein, Timbalan Ketua Eksekutif 1 Majlis Peperiksaan Malaysia. Yang berusaha Cik Muhammad Kamal Azrin Dahrawi, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Ahmad Hamidiyah, Puan Zora kita Abdul Razak, Nolong Kanan Tingkatan 6, sahabat-sahabat rakan guru,
para ibu bapa, seterusnya anak-anak pintar soleh, calon-calon STPM semester 2 2021 yang ayahanda kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak lupa selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan izin Allah jualah pada pagi ini kita diberi kesempatan bertemu di alam maya, di atas di platform maya bersama dengan anak-anak, dan kita susun aturkan satu program untuk menyatakan bahawa betapa pengurusan sekolah dan para ibu bapa berkongsi sama untuk memastikan keberjayaan anak-anak. Dan kita mengundangkan Timbalan Ketua Eksekutif 1 Majlis Peperiksaan Malaysia, iaitu orang yang sangat berpengalaman dan dalam konteks STPN ini insya-Allah banyak perkara yang beliau akan kongsikan sesuailah dengan tajuk yang kita susun aturkan hari ini, itu kelebihan dan hala tuju SPM. Ya. Jadi terima kasih juga Cik Muhammad Kamal selaku YDP, Cik Muhammad Kamal Nazrin selaku YDP PIBG yang turut sama memberikan satu gambaran kepada kita, memberikan satu persepsi kepada guru-guru dan juga anak-anak serta para ibu bapa bahawa PIBG sentiasa menyokong, sentiasa mendukung apa saja program-program yang disusun atur demi kebaikan anak-anak kita, untuk kita mencorakkan hala tuju dan juga matlamat yang mereka akan perolehi dalam usaha membangunkan diri untuk membentuk satu proses membina masa hadapan, insya-Allah. Anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, antara lain tujuan dan juga objektif kita mengadakan program pada hari ini adalah, pertama ialah di bawah tajuk kelebihan dan hala tuju STPN ialah untuk memberi satu penerangan. Orang yang beri penerangan inilah orang yang betul-betul Cik Adnan ni orang yang betul-betul mahir, yang betul-betul memahami jelas, dan insya-Allah beliau akan kongsikan dengan anak-anak sekejap lagi. Antara lain ialah untuk kita beri penerangan dengan lebih jelas tentang kelebihan mengambil CJ tinggi Peperiksaan Malaysia STPM dan ke mana selepas STPM. Ya. Jadi anak-anak tak perlu merasakan bahawa rakan-rakan lain mungkin di peringkat SPM dahulu mereka telah pun mendapat tempat di IPTA sama ada dalam dan luar negara. Jadi tinggal lagi kita saja ya yang tak dapat tempat. Bukan tak ada tempat. Sebenarnya melalui STPM ini juga ada ruang dan juga peluang yang sangat terbuka untuk anak-anak. Yang kedua, memberi pemahaman tentang sistem pentaksiran baharu yang telah diperkenalkan oleh Majlis Peperiksaan. Nanti bagaimana bentuknya. Berbedalah zaman saya dahulu dan dia sentiasa berubah daripada semasa ke semasa. Jadi ini juga peluang yang akan dikongsikan bersama dengan anak-anak. Yang ketiga, kita nak menghilangkan satu persepsi negatif di kalangan masyarakat, ibu bapa dan pelajar itu sendiri terhadap STPM dan tingkatan 6 ini. Tidak boleh meletakkan bahawa kita nak mengukai persepsi dan juga paradigma anak-anak dan juga masyarakat mengatakan bahawa anak-anak yang berada di tingkat tanam ini adalah anak-anak yang bukan pilihan, yang kena second choice. Sebab anak-anak yang kalau diukur pada anak tingkatan 5 rusak seolah anak yang cemerlang tingkatan 5 ini mereka is the best. Sebenarnya anak-anak kita nak ada di tingkatan 6 ini juga peluang masuk. Kita beramai alumni. Nanti insya-Allah Cik Adnan akan kongsi betapa ramai sudah alumni terutama alumni Mahat Hamidiyah yang berjaya. Daya Hindia pun sentiasa mengikuti perkembangan daripada 2017 sampai 2019 anak-anak yang ambil STPM. Mereka ini merupakan pemimpin pelajar tempat-tempat universiti yang mereka berada sekarang, dan mereka menonjol dan mereka berkebolehan. Jadi anak-anak jangan merasa ada inferiority complex, merasa rendah diri bila menjadi murid tingkatan 6. Seterusnya ialah menarik minat pelajar untuk masuki tingkatan 6 dan mengambil STPM. Untuk kita membuka ruang supaya anak-anak faham
laluan untuk masuk ke universiti tidak hanya melalui SPM saja, malah tingkatan 6 itu sebenarnya lebih memudahkan dalam konteks kalau kita fahamkan betul-betul. Baik. Jadi anak-anak terutama saya nak fokuskan kepada anak-anak ayahanda yang berada di MAHIS. Ayahanda selalu bercakap bila kita berada di Mahat Hamidiyah ataupun ringkasnya MAHIS, Mahat Hamidiyah Islamic Secondary School. Maka bila anak-anak berada di sini, anak-anak tingkatan 6 terutama yang dalam konteks hari inilah yang kita nak bercakap dalam program kita ni, mesti memanfaatkan peluang. Anak-anak bila masuk ke tingkatan 6, anak mesti cari satu jalan bagaimana memanfaatkan peluang ini. Kalau kita sudah terlepas peluang semasa SPM, maka ini kalilah semasa kita berada di tingkatan 6 lah untuk kita memanfaatkan peluang tersebut untuk kita melangkah untuk pergi lebih jauh untuk masuk ke universiti dan sebagainya. So kita dah dapat peluang, maka anak-anak seharusnya atur strategi. Strategi apa yang kita nak guna pakai? Kaedah mana yang kita nak guna pakai? Anak-anak perlu membuka minda, susung atur strategi. Kemudian setelah strategi itu kita bentuk, maka anak-anak seharusnya membina, hitung keupayaan diri kita. Kita apa keupayaan diri kita? Kalau ada kelemahan, maka kita kena tambah nilai. Kalau kita sudah nak yang lebih hebat, maka kita kena cari lagi yang lebih hebat. Kita tambah lagi. Baik, impikan kecemerlangan. Impikan kecemerlangan bukan diri anak-anak. Ibu bapa juga impikan kecemerlangan. Guru-guru juga impi kecemerlangan. Jadi saya letakkan dari kita nak kecemerlangan. Dan kena seronok berbudi. Nak cemerlang kena seronok berbudi. Berbudi pada diri kita. Rajin belajar, rajin mentalaah, rajin mendapatkan input daripada guru-guru kita ataupun di luar sumber-sumber yang lain yang boleh kita mencarinya. Dan kita nak bahawa anak-anak di Mahat Hamidiyah kita mestilah berada sentiasa di hadapan. Ini yang kita mahukan. Kita mesti move forward dan kita mesti berada di hadapan berbanding dengan diri orang lain. Okay, next Azhar Nabil. Jadi ingat anak-anak, ayahanda nak kongsi juga hari ini, yang paling indah dalam hidup kita ni anak-anak, saat kita pergi ada yang mendoakan. Kita pergi ada yang mendoakan. Kita nak pergi ke universiti, nak pergi ke mana, ibu bapa kita turut berdoa. Keluarga kita turut berdoa. Saat kita jauh ada yang merindukan kita. Saat kita sedih ada yang membuat kita tersenyum. Kalau kita sedih ada orang lain yang boleh memberikan kita untuk mengukir sebuah senyuman. Saat kita bertemu ada senyum yang indah. Apabila kita bertemu sesama kita mengukirkan sesuatu senyuman bersama. Tetapi yang terindah dari segalanya anak-anak adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih berkenan untuk kita bernafas, untuk kita hidup di hari ini. Jadi renungkan anak-anak. Pesan ayahanda, kita tidak selalunya dapat apa yang kita sukai. Tetapi belajarlah bersyukur dengan menyukai apa yang kita dapat. Hari ini dalam situasi hari ini memang kita tak dapat nak bersama dengan kawan-kawan, tetapi kita masih lagi boleh berkomunikasi, bersemuka seperti mana atas platform yang kita adakan pada pagi ini. Anak-anak berfikir secara bijak. Orang yang bijak, orang yang hebat ialah mereka berfikir secara bijak. Mereka lakukan perkara yang bijak. Dia buat perkara yang bermanfaat. Dan jadilah orang yang bijak. Dan ini yang kita nak. Berfikir secara bijak, lakukan yang bijak dan kita mesti jadi orang yang bijak. Jadi cara-caranya tadi ayah dia dah sebut dah tadi. Dalam konteks sekolah kita. Baik. Jika kita inginkan yang terbaik anak-anak, selalu berikan yang terbaik walaupun kita bukan yang terbaik. We are not the best, but I try to be the best. Tidak semua kita dilahirkan ini satu level saja, satu diri saja, tapi kelebihan yang kita itu ialah atas ada usaha gigih kita untuk mencarinya. Kita bukan yang terbaik, but kita sentiasa berusaha. Seperti mana ayah anda meletakkan diri anda, I'm not the best, but I try to the best. Jadilah seperti air putih anak-anak, biarpun tidak manis dan berbagai warna, tetapi tetap berguna pada setiap masa. Jadikan diri kita seperti air putih. Kerana air putih itu boleh diminum oleh sesiapa. Orang muda, orang tua, kanak-kanak, bayi. Tetapi kadang-kadang kalau air itu yang berwarna sirap ke teh ke, ada orang tak boleh minum kerana ada diabetes dan sebagainya. Tetapi air putih, orang yang penyakit diabetes pun perlu meminumnya. Jadilah diri kita ibarat air putih. Dan selalu ayahanda kongsi dengan anak-anak, ingat ini pejangga ayahanda, lain lihat sebelum orang lain nampak. Kita kena lihat ke depan sebelum orang lain nampak. Dan kita perlu bercakap sebelum orang lain sebut dan perlu kutip peluang sebelum orang lain ambil. Dan berilah sebelum orang lain memintanya. Dan inilah satu lagi amanat ayahanda yang ayahanda selalu menyebut, dikongsikan kepada anak-anak. Peganglah amanat ini dan
Alhamdulillah, saya bersyukur amanah yang ayahanda bina setelah ayahanda masuk untuk meneраji SMA Kemat Ahmadiyah dipegang oleh semua anak-anak bermula pada 2017. Di mana sahaja mereka pergi, mereka masih lagi berkongsi amanah dengan ayahanda. Bila lagi, kalau bukan sekarang anak-anak, kenapa nak tunggu hari besok, hari lusa, tulat minggu hadapan? Ini adalah peluang yang kita ada. Tahun ini adalah tahun anak-anak yang akan memiliki peperiksaan. Ayo, bila lagi kalau bukan tahun ini? Kenapa kita mesti tunggu tahun hadapan? Siapa lagi kalau bukan kita? Kita nak harapkan siapa untuk menentukan masa depan kita, untuk menyusung hatur apa yang kita nak, untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk kita skor dalam pencapaian peperiksaan kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Guru-guru hanya boleh membantu, guru-guru hanya boleh panduan. Ibu bapa barangkali boleh sekadar mendoakan daripada dalam diri ibu bapa masing-masing. Di mana lagi kalau bukan di Mahat Ahmadiyah? Anak-anak sekarang berada di bumi Mahat Ahmadiyah. Inilah peluang. Kita ambil peluang di sini. Carilah sebanyak mungkin. Timbalah seadanya. Apa lagi yang kita nak harapkan anak-anak? Melainkan sebuah kecemerlangan. Apa lagi kalau bukan kecemerlangan? Kita hasanah di dunia dan kita juga hasanah di akhirat. Nanti kita akan menjadi insan yang terbilang, manusia sebagai warga negara yang bertanggungjawab kepada negaranya, kasih kepada dirinya, sayang kepada ibu bapanya, cinta kepada masyarakatnya. Itulah hasrat ayahanda. Jadi ambillah peluang anak-anak. Tempoh kita berada di Mahat Ahmadiyah ini untuk menambah sebanyak mungkin nilai-nilai tambah dalam diri kita. Dan terima kasih kepada Cik Adnan, insya-Allah akan berkongsi banyak dengan anak-anak saya pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih pada Cik Kamal di atas kebersamaan menandakan sokongan yang berterusan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan para ibu bapa waris anak-anak yang sentiasa mendukung apa sahaja program yang Mahat Ahmadiyah laksanakan. Terima kasih kepada anak-anakku. Be the best. Kita boleh, insya-Allah. Terima kasih anak-anak kerana sanggup bersama pada pagi ini. Walaupun mungkin ada tugasan-tugasan lain, tapi kebersamaan anak-anak memberikan harapan, memberikan gambaran pada ayahanda bahawa anak-anak Mahat ialah anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik ialah anak-anak yang sentiasa mendengar kata. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan semula kepada anak Nur Iman untuk seterusnya. Wallahu a'lam. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada ayahanda pengetua di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum memulakan majlis, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini. Beliau yang saya maksudkan ialah Encik Adnan bin Hussein. Beliau sekarang berkhidmat di Majlis Peperiksaan Malaysia dan menjawat jawatan sebagai Timbalan Kedua Eksekutif 1. Beliau yang berasal dari Melaka, telah berkahwin dan memiliki 6 cahaya mata. Beliau sekarang menetap di Ceras. Beliau juga memiliki ijazah sains serta pendidikan di UiTM. Untuk makluman semua, beliau tidak asing di bumi Mahat kerana anak-anaknya juga iaitu Amir Humaidi merupakan alumni pelajar STPM tahun 2018 di Mahis dan merupakan antara 5 orang pelajar terbaik pada ketika itu. Tahniah diucapkan. Untuk makluman, ibu bapa dan pelajar boleh bertanyakan soalan melalui ruangan chat. Persoalan tersebut akan dibaca ketika tuan penceramah membuka ruangan untuk bertanya. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput yang dihormati Encik Adnan bin Hussein untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih adik Nur Iman secara pengacara majlis dalam program kita pada pagi ini. Juga tidak lupa kepada adik Wan Najlan atas doa yang dibacakan agar majlis kita berjalan dengan lancar dan semua peserta dalam ruang ini mendapat manfaat yang terbaik. Yang berusaha Tuan Mak Yusof Rahim, Pengetua SMKA Mahat Ahmadiyah,
Terima kasih kerana sudi menjemput MPM untuk pelajar-pelajar, guru-guru, ibu bapa yang ada di ruangan ini. Juga Yang Berusaha Encik Kamal Azrin Narami, YDP PIBG. Juga Alhamdulillah telah memberikan sokongan yang padu kepada Mahat Al-Media atas segala program yang dilaksanakan. Guru-guru serta pelajar-pelajar dan tidak lupa kepada Ustaz Benafi yang telah menghubungi saya tentang program yang hendak dilaksanakan ini. Baik, jadi banyak maklumat sebenarnya yang akan saya terangkan di sini berkaitan dengan STPM dan tingkatan 6, dan dari segi objektifnya pun telah dicakapkan oleh Tuan Pengetua dengan jelas tujuan program dilaksanakan dan banyak kata-kata motivasi yang telah untuk perhatian kepada pelajar-pelajar khususnya di Mahat Al-Media. Baik, jadi saya terus kepada slide saya. Nampak ke slide saya? Slide tak keluar lagi, Tuan. Tak keluar lagi Tekan dan share. Okey. Okey Ustaz, nampak tak? Belum lagi. Belum lagi. Dah ada dah. Dah nampak dah. Nampak dah? Dah nampak. Nampak dah? Dah. Okey. Okay, dah nampak. Alright. Baik, Alhamdulillah. Jadi program ini adalah biasa MPM melaksanakan ialah kita sebut JOM STPM dengan tajuknya kelebihan dan hala tuju STPM, di mana tagline MPM ialah percuma dan diiktiraf antarabangsa. Okey. Jadi sebagai pengenalan, saya perkenalkan dululah MPM ni awam. Yang pertama ialah lembaga peperiksaan yang menguruskan peperiksaan SPM, STAM dan lain-lain. Yang ini saya rasa pelajar-pelajar, ibu bapa pun dah tahu tentang lembaga peperiksaan. Yang kedua ialah Majlis Peperiksaan Malaysia adalah merupakan satu badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan MPM ni ditubuhkan pada tahun 1980 dan mempunyai akta MPM lah. Yang kita berjalan pentadbiran sendiri, gaji semua sendiri, dan kita diletak di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, MPM ini mempunyai lembaga pengelola. Ahli majlisnya antara yang paling ramai di agensi ini iaitu 28 ahli, di mana pengurusinya terdiri daripada salah seorang daripada Naib Chancellor Universiti Awam yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dan ahlinya ialah Datuk KSU, KPPM, kemudian yang berbahagia Datuk Pengarah Lembaga Peperiksaan, juga Ketua Eksekutif MPM sekarang, dan 19 Naib Chancellor IPTA, serta 5 ahli lantikan Yang di-Pertuan Agong. Mereka ni akan bermesyuarat 4 kali setahun dan akan menentukan dasar-dasar tentang peperiksaan dan perkara-perkara lain. Dan kami di MPM akan melaksanakan kepada dasar-dasar yang ditentukan oleh lembaga pengelola ini. Okey. Antara jenis peperiksaan yang MPM kendalikan buat masa ini ialah STPM, MUET, SKBMW. Ini adalah sijil kemahiran bahasa Melayu untuk warga asing. Kemudian 3 ini adalah milik MPM dan kita telah masukkan dalam akta MPM, maknanya tidak boleh di copyright. Manakala kita ada peperiksaan MEDEX, ini adalah untuk doktor-doktor yang ingin menjadi pakar dalam perubatan, perlu mengambil untuk pelajar-pelajar yang akan masuk ke USIM pada tahun ini. Ada peperiksaan dia seperti juga MUET, ada 4 komponen IKLA ini, ujian bahasa Arab, dan yang ke-6 ialah apel. Apel ini adalah peperiksaan kendalian oleh MQA, di mana peperiksaan ini kita laksanakan.
Baik, kita telah melaksanakan Jerayawara daripada 2015 hingga 2019. Kita turun padang. Untuk makluman pelajar-pelajar, guru-guru dan juga ibu bapa, program ini adalah disaran oleh lembaga pengelola kami. Pada tahun 2015, Nenak Chancellor ini mengatakan bahawa kita perlukan pelajar-pelajar STPM untuk masuk ke industri kita. So, kita perlukan penerangan yang jelas tentang STPM kepada masyarakat. So, mereka mengarahkan MPM turun padang. So, kita turun padang 2015 hingga 2019 sudah selesai. Semua negeri kita telah pergi dan kita telah menjelaskan tentang kelebihan. Dua kali sebelum ini, iaitu bulan 11 2017, bulan 10 2018 dan hari inilah secara maya. Dan tuan-tuan dan perempuan serta pelajar-pelajar boleh layari YouTube sebenarnya. Di sini juga saya ada menjelaskan tentang STPM atau diploma melalui Malaysia hari ini pada 18 Jun 2019. Dan banyak kelebihan-kelebihan STPM telah ditulis oleh bekas-bekas pelajar maupun guru-guru di YouTube. Dan yang terbaru, saya memberikan penerangan tentang kelebihan hala tuju kepada semua pelajar-pelajar seluruh negeri Kedah. Dan telah pun dilihat oleh hampir 1.2K yang melihatnya. Juga pelajar-pelajar boleh melayari YouTube berkenaan tajuk ini. Program ini dianjurkan oleh Majlis Guru Kaunseling Kedah. Baru saja Alright. Dan STPM ni sebenarnya sentiasa disebut oleh masyarakat bahawa bila masuk saja tingkatan 6 itu bermakna sudah satu kaki di universiti. Ini memang benarlah, bila kita masuk form 6 sebenarnya sebelah kaki kita dah ready untuk masuk universiti. Manakala STPM merupakan jalan pintas untuk terus kita mengambil ijazah sarjana muda. Kita tak perlu mengambil diploma selepas STPM. Okey, tentang subjek yang ditawarkan oleh MPM. Kita menawarkan 23 subjek di sini. 23 mata pelajaran, yang mana mata pelajaran yang wajib diambil ialah pengajian am. Jadi para pelajar tidak perlu mengambil banyak subjek. Cukup 4 atau 5 subjek saja. Ini berbeza kalau para pelajar sendiri di tingkatan 5. Tingkatan 5 maknanya banyak subjek perlu dipelajari, dihafal, dihadap. Dan memang kita ada di sekolah aliran sains, sains sosial, aliran agama. Untuk makluman, subjek ini dia terbuka. Pelajar aliran sains, dia boleh mengambil subjek sastra dan agama. Maknanya tidak ada ketetapan bahawa bila pelajar mengambil subjek sains, tidak boleh mengambil sastra ataupun agama. Tidak, maknanya dia open. Baik, para pelajar, guru-guru bolehlah mendapatkan sukatan 23 subjek ini di portal MPM. Jika hendak lihat konten bagi setiap subjek. Okey. Biasanya pakej mata pelajaran di sekolah ini telah ditetapkan. Ini bergantung kepada guru-guru yang berada di sekolah berkenaan. Kalau kita lihat di sini, pakej pertama misalnya ialah pengajian am, bahasa Melayu, sejarah, pengajian perniagaan. Bahasa Arab. Pakej ketiga kemungkinan ditambah satu subjek usuluddin pun boleh juga. Untuk kaki tangan, untuk pelajar-pelajar sekolah kerajaan, mereka ini tidak perlu membayar apa-apa lah. Jadi boleh mengambil sehingga 5 subjek. Namun begitu bergantung kepada keberadaan guru dan kesanggupan sekolah untuk melaksanakan 5 subjek ini. Kaedah pentaksiran, ini kaedah pentaksiran yang baru lah. Ini berbeza dengan sistem pentaksiran terminal sebelum tahun 2012. Kita dah mula mengadakan sistem modular ataupun sistem semester, di mana peperiksaan bertulis berpusat
persatusannya ialah antara 60 hingga 80%, kerja khusus 20 hingga 40%, dan keseluruhan adalah 100%. Uji kemahiran konektif para pelajar dan kerja khusus. Saya ambil contoh di sini ialah amali, sains, di mana kita akan menguji ataupun membuat taksiran kepada kemahiran afektif dan psikomotor. Di sini ada kemahiran, maknanya guru ini akan melihat bagaimana pelajar ini membancuh atau mencampurkan bahan A dengan bahan B. Adakah betul atau salah? Di situ ada markah. Bagaimana pelajar membersihkan tabung uji misalnya. Kaedah yang tertib, yang betul, ada markah. Dan yang seterusnya ialah baibah. Ini kelebihan tingkatan 6. Para pelajar bila telah siap kerja khusus, mereka akan membentangkan kepada guru dan pelajar-pelajar. Di sinilah kelebihan baibah ini, bila pelajar masuk ke universiti, dia bukan merupakan satu perkara yang asing kepada pelajar-pelajar tingkatan 6. Dan wajaran. Kita ada 20 subjek yang mempunyai kerja khusus. Okay? Manakala 3 subjek tidak ada kerja khusus, iaitu bahasa Tamil, bahasa Cina dan literature in English. Jadi para pelajar kerja khusus ini sebenarnya nak mencungkil kemahiran insania, soft skill yang ada dalam diri pelajar. Okay? Dari segi komunikasi, bermakna di sini pelajar-pelajar akan mengeluarkan kemahiran-kemahiran komunikasi apabila berkomunikasi dengan orang luar. Bagaimana pelajar boleh melahirkan atau mengeluarkan pemikiran kritis apabila melakukan sesuatu kerja khusus. Kerja berpasukan. Bagaimana para pelajar menyelesaikan masalah. Ini semua adalah soft skill yang kita akan cuba keluarkan daripada diri para pelajar apabila melaksanakan kerja khusus. Baik, saya teruskan kepada pembelajaran bagi kohort 2022 lah. Jangkaannya sebab kita ada masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi masalah pembelajaran kita berubah-ubah. Tarikh pembelajaran berubah. Dan sekarang kita laksanakan PDPR. Keberkesanan PDPR ni, kalau tadi Tuan Pengetua mengatakan Selangor merupakan yang terbaik, yang pertama, tahniah. Cuma ada negeri-negeri lain yang kemungkinan bermasalah dari segi PDPR. Ini jangkaan sajalah. Baik, kita punya sistem peperiksaan yang ada sekarang ini adalah sistem peperiksaan semester. Semester 1 kita lihat di sini, sekiranya tempoh pembelajaran Julai, pelajar yang baru masuk Julai 2021, belajar sehingga November 2021. Okey. Mereka akan menghadapi peperiksaan pada Disember 2021. Apa yang diajar dalam tempoh semester 1 ini sahaja yang akan diuji. Right? Subjek atau mata pelajaran yang mana keputusannya tidak memberangsangkan. Contoh, pengajian am biasanya dapat C. Pelajar dibenarkan ataupun boleh mengulang pengajian am ini pada semester 3. Okey. Seterusnya, pada semester 2, pelajar akan belajar pada Januari hingga Mei dan peperiksaan dilaksanakan pada Jun 2022. Apa yang ditanya atau disoal dalam semester 2 ini hanya berkisar kepada tajuk-tajuk pada semester 2. Tidak ada langsung soalan-soalan yang berkaitan pada semester 1. Okey. Sama juga seperti semester 1, sekiranya ada keputusan yang kurang baik, mereka boleh mengulang untuk subjek semester 2 pada semester 3. Dan seterusnya akan bersambung pembelajaran pada semester 3 dan peperiksaan semester 3 akan dilaksanakan pada Jadi saya ingatkan bahawa pada peperiksaan semester 3 ini terdapat 3 jenis peperiksaan, iaitu peperiksaan semester 3
peperiksaan ulangan 2 dan peperiksaan ulangan 1. Dan seterusnya ada kerja khusus bagi 20 mata pelajaran. Baik, penentuan grade mata pelajaran ialah berdasarkan kepada jumlah markah kertas. Markah kertas sama ada semester 1 atau ulangan 1. Keputusan di sini, maksud di sini ialah kita akan pilih keputusan terbaik. Sama ada pengajian am tadi, semasa semester 1 dia dapat C, bila dia mengulang dia dapat A, kita akan menggunakan keputusan ulangan iaitu A. Okey? Dan ditambahkan dengan semester 2 atau ulangan 2, ditambahkan dengan markah semester 3 dan ditambahkan dengan kerja khusus. Maka kita akan dapat jelaslah. Ini antara kelebihan STPM yang mana calon perlu belajar pada semester itu untuk menghadapi peperiksaan semester 1. Dan semester 2 tak perlu lagi mengingati tajuk-tajuk semester 1 untuk menduduki peperiksaan semester 2. Ini kelebihan dia. Dan ada ulangan dibenarkan. Saya ambil contoh di sini. Ini seorang calon ni. Kalau tak silap saya, calon ni adalah dari Ipoh. Keputusan semester 1, pelajar ini, okey, kalau pengajian am 1 maksudnya kertas 1, bahasa Melayu 1, kertas 1 bahasa Melayu, ini semua kertas 1 pada semester 1. Pelajar ini, bahasa Melayu dia 9101 mendapat C+. Pengajian perniagaan 1 dia F, gagal. So dia mengulang 2 subjek ini dan dia dapati C+, bahasa Melayu tadi telah meningkat kepada B-. Pengajian perniagaan 1 yang gagal tadi F telah bertukar kepada keseluruhan. Cuba lihat di sini. Kita akan menggunakan keputusan ulangan B- bukan C+. Dan juga A- bukannya F. Baik. Jadi B ini, grade mata pelajaran B ini adalah berdasarkan kepada jumlah markah seperti yang saya jelaskan tadilah. Okey. Bahasa Melayu ni, markah ni berapa? Markah ni, markah kertas 2, markah kertas 3, markah kertas 4 dan markah kertas 5. Dia campurkan semua markah ini, dia dapatlah grade yang ditetapkan bagi B. Jadi seperti saya jelaskan tadi, kertas 1 untuk semester 1, kertas 2 untuk semester 2, kertas 3 semester 3, kertas 4 adalah kerja khusus. Kerja khusus ni bila kita lihat tiap-tiap tahun memang persentage mendapat A-nya memang ramai. Kerana kerja khusus inilah yang akan membantu sebenarnya untuk memperbaiki grade bagi kertas yang berkaitan. Akan dapat X. Mesti hantar. Walaupun tak siap, mesti hantar kerja khusus. Sekurang-kurang ada grade. Kalau tak hantar, dapat X, maka subjek berkenaan tidak akan dikeluarkan grade-nya. Itu ambil perhatian ya. Okey. Kita juga buat analisis lah. Analisis tentang ulangan ini. Kalau kita lihat di tepi ni, belah kiri inilah grade asal calon semester 1. Ini subjek pengajian AM 2014. Kita lihat di sini ada 17,797 pelajar mengulang pengajian AM kertas 1 daripada A sehingga F. Manakala yang di sini, okay, baris ini adalah grade bagi calon mengulang ini. Kita dapati kebetulan pada tahun 2014 ada seorang calon dia dapat A, seorang dia mengulang. Sama ada dia nak cuba ataupun dia tersilap daftar lah. B+. Okey, B+. Maka di sini kita akan menggunakan keputusan A, masih kekal A walaupun ulangannya dapat B+. Okey, Ustaz, dengar tak Ustaz? Dengar. Okey, alhamdulillah. Dengar. Ya. Alright Alright. Baik, seterusnya A-. A- ada 24 orang yang mengulang. 11 telah berubah grade daripada A- kepada A. 4 calon lagi kekal A- tidak berubah.
manakala 9 calon turun grade. Ini pun sama. Kita akan ambil keputusan yang terbaik iaitu 11 orang dan 4 ini, A dan A minus. Kita tinggalkan 9 orang ni, kita gunakan keputusan yang terbaik tadi iaitu A minus. 9 orang tadi ni gunakan A minus. Okey, di bawah F gagal. Ada 4,000. Inilah bilangannya yang telah dapat lulus penuh. Daripada F, dia mendapat A hingga C, lulus penuh. Okey? Dan 935 masih gagal daripada 4,464. Ini kelebihan mengulang. Okey, kita tak jangka sebenarnya semester pertama ni kita macam enjoy, pelajar-pelajar enjoy ataupun tak boleh ikut. Tetapi bila mereka mengulang pada semester 3, mereka dah mula sedar dan mereka belajar bersungguh-sungguh dan mampu mengubah keputusan peperiksaan mereka. Baik, iaitu hampir 59.35% telah mendapat lulus penuh dari A hingga C. Yang hijau ini ialah calon yang berubah grade, naik grade. Jadi ada 76.16% telah meningkat grade-nya. Di tengah yang putih ini kekal grade, manakala yang tetapi kita gunakan grade yang asal. Inilah saya nak tunjukkan tentang kelebihan mengulang. Okay, walaupun ada bayaran sedikit. Sebenarnya bayaran itu sedikit saja, tetapi keputusan itu mampu mengubah masa depan para pelajar. Okey, yang seterusnya ialah PNGK, ialah purata nilai grade keseluruhan. Pengiraan PNGK berdasarkan kepada purata nilai grade bagi 4 subjek termasuk pengajian am. Okey, contoh. Pelajar ini mengambil 5 subjek termasuk perakaunan. So, kita MPM akan memilih 4 yang terbaik termasuk pengajian am. So, dipilih di sini 12.66 bahagi 4, maka keputusan calon ini adalah PNGK-nya 3.17. Ini kelebihan mengambil 5 subjek lah. Cuma kena belajar lebih sikit. Kalau sekolah tu tidak ada subjek itu sebenarnya, calon ini atau pelajar ini boleh mengikuti kelas-kelas tuition atau mendapatkan jimat guru di mata pelajaran, contohnya perakaunan tak ada ya. Ustaz? Tak ada tuan. Jadi kalau ada pelajar di situ berminat untuk ambil perakaunan, maka mereka boleh mendapatkan khidmat daripada guru luar lah. Itu pun bergantung kepada kelulusan daripada pihak sekolah. Okey. Seterusnya adalah pelaksanaan kerja khusus bagi calon berkeperluan khas CBK. Pada tahun 2012, bila kita mula perkenalkan sistem baru ni, kita memikirkan bagaimana calon-calon CBK ini untuk melaksanakan kerja khusus. Mereka perlu keluar ke lapangan, contoh geografi, pergi ke lapangan, pergi ke sawah jumpa petani, dan jumpa di pasar dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka ni untuk melaksanakan kerja khusus. Maka kita buat keputusan bahawa pelajar-pelajar ini perlulah membuat permohonan kepada MPM untuk kita pertimbangkan kelulusan. Tapi kita dapat CBK memohon untuk dikecualikan daripada memiliki kerja khusus. Okay? Dan kita pergi di sekolah St. John, memang ramai pelajar-pelajar CBK ni, mereka telah menunjukkan kepada kita tentang hasil-hasil kerja khusus yang mereka telah buat. Mereka keluar, berjumpa dengan orang luar, dibantu oleh guru, dibantu oleh rakan-rakan, dibantu oleh parents untuk melaksanakan kerja khusus. Dan alhamdulillah, kita dapati keputusan peperiksaan mereka cemerlang. Cemerlang, ada yang dapat A kerja khusus. Ini saya akan tunjukkan nanti pelajar-pelajar yang sedemikian. Okey, seterusnya kita bergerak kepada yuran. Jadi, saya rasa peperiksaan STPM ni yuran paling murah. Paling murah. Okey, yuran asas 120, subjeknya 90, satu subjek. Kalau duduk ambil 4 subjek, hanya 480 untuk 3 semester. Kalau 5 subjek, 570. Tetapi bagi pelajar-pelajar sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, kita bagi percuma. Maka
Namun begitu bagi charge ulangan, pelajar perlu bayar sendirilah. Yang ini tidak ditanggung oleh kerajaan. Okey. Jadi percayalah dengan RM50 satu subjek, satu kertas, pelajar mampu untuk mengubah masa depan pelajar apabila menduduki ulangan. Okey, seterusnya lah sistem penggradean. MPM menggunakan jadual penggradean ini sama seperti Cambridge, sama seperti asasi dan juga matrikulasi. Okey, grade A, nilai grade mata pelajaran 4, A- 3.67 hinggalah C 2.0. Grade A hingga C, kita taraf dia adalah lulus penuh atau principal. C- hingga D, lulus sebahagian, subsidi, dan F, gagal. Dan untuk makluman, jadual inilah diiktiraf oleh kerajaan kita untuk pelajar-pelajar masuk ke universiti dalam negara kita, sama ada awam ataupun swasta. Juga untuk pelajar-pelajar kita boleh melanjutkan pelajaran ke UK. Dan sekarang ini bukan saja ke UK, malah ke seluruh dunia. Bukan saja negara-negara UK, bukan negara UK, juga di USA pun ada, China ada, okey, Singapura yang menerima pelajar-pelajar lepasan STPM. Dan juga yang ketiga diiktiraf oleh JPA. Dengan menggunakan jadual ini, pelajar-pelajar lepasan STPM boleh dilantik ke perkhidmatan awam. Okay, inilah 3 perkara yang sangat bagus bagi STPM menggunakan penggradean STPM. Baik, bagaimana, saya nak terangkan bagaimana CAIE, Cambridge Assessment International Education mengiktiraf STPM. Dalam setahun, kita ada 2 kali mesyuarat dengan Cambridge, iaitu kita panggil mesyuarat penetapan standard STPM. Di mana di sini kita panggil wakil Cambridge dan Mrs. Dan Palmer. Mereka dia datang ke MPM, bermesyuarat, menentukan grade bagi setiap mata pelajaran. Okey. Sebab itu yang pertama lah. Dia akan memberi nasihat kepada jawatankuasa penggradean ini tentang grade-grade yang sepatutnya diberi kepada A, grade kepada B, berapa markah yang ditentukan. Yang kedua, sijil STPM itu sendiri telah diiktiraf oleh Cambridge. Apabila pelajar-pelajar mendapat sijil, di belakangnya tercatat tentang penyataan pengiktirafan oleh Cambridge Assessment International Education mengatakan bahawa STPM adalah setara A-level Cambridge. Ini kita peganglah. Okay. Ini 2 perkara sangat penting dalam STPM. Okey. Kemudian ini kelebihan-kelebihan STPM. Antaranya lagi ialah boleh perbaiki keputusan STPM. 20 yang tertunda sejak tahun lepas. Maka sekiranya ada pelajar yang mendapat keputusan yang tidak baik, okey, maka mereka boleh mengulang keseluruhan subjek itu dalam peperiksaan STPM kohort 2021. Okey, dia boleh mengulang semuanya. Dan dia boleh menggunakan markah kerja khusus sedia ada. Maknanya calon ini tidak perlu membuat kerja khusus yang baru. Okey, tetapi kalau dia memilih untuk membuat kerja khusus yang baru dan mendapat markah tersebut, maka tidak boleh menggunakan balik markah kerja khusus yang pertama atau sebelumnya. Dan untuk itu, pelajar-pelajar ini akan dikenakan yuran lah. Sebab itulah telah dikatakan pelajar ini keluar daripada persekolahan menjadi calon swasta ataupun calon persendirian. Sijil STPM kita akan anugerahkan kepada calon yang mendapat sekurang-kurangnya lulus sebahagian dalam satu mata pelajaran. Seterusnya adalah sijil STPM sah laku bila-bila, hingga bila-bila laku. Kalau kita lihat kepada portal universiti, contoh saya ambil di sini ialah UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis. Syarat kemasukan ke ijazah sarjana muda akademik 2021. Ini okey, syarat minimum ialah diploma atau setara.
dan STPM tahun 2018 atau sebelumnya. Maknanya pelajar yang menduduki STPM 2018 ataupun sebelumnya boleh juga menggunakan sijil itu untuk memohon program di universiti. Okey, ada sini syarat dia. Lulusan STPM tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0 dengan grade C dalam 3 subjek termasuk pengajian am. Sebenarnya syarat ini adalah syarat semasa lah, digunakan juga. Okey, ini contoh ini ada syarat am ni mestilah SPM Kepujian Bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Okey, kemudian ikuti juga dengan syarat khas. Okey, syarat khas ikut syarat kemasukan ke semua program pengajian adalah mengikut kelayakan STPM tahun semasa. Syarat khas dia mesti ikut tahun semasa lah. Okey. Baik, saya nak tunjukkan data yang MPM telah laksanakan, telah buat. Tawaran ke IPTA bagi pelajar-pelajar lepasan STPM. Pada tahun 2015, yang memohon sebanyak 35,556 dan yang ditawarkan adalah sebanyak 15,000. Bermakna di sini adalah 44.84% berjaya ditawarkan ke IPTA. Pada tahun 2016, meningkat kepada 50 untuk masuk ke IPTA. Seterusnya tahun 2017 meningkat kepada 56.07%. Pada tahun 2018 meningkat kepada 73.83%. Okey. Ini menunjukkan bahawa kemasukan pelajar-pelajar lepasan STPM antara yang menjadi keutamaan kepada universiti. Dan bila saya pergi ke sekolah-sekolah pada tahun 2018-2017, ada sekolah juga menyatakan bahawa pelajar-pelajar mereka hampir 90% berjaya ditawarkan ke universiti. Ini satu kebanggaan lah bagi pelajar-pelajar yang menduduki STPM. Alright, sekarang ni kita habis tentang STPM. Saya pergi kepada sekolah. Jadi sekarang ni kita ada penamaan semula tingkatan 6. Tingkatan 6 bawah, tingkatan 6 atas dulunya dinamakan sekarang ni sebagai tingkatan menggunakan tingkatan 6 bawah dan 6 atas. Tapi sekarang KPM menukar nama kepada tingkatan 6. Kedua, istilah penggal ditukar kepada semester. Dan yang ketiga, ada pula pusat tingkatan 6. Yang mana hanya pelajar-pelajar tingkatan 6 saja yang akan berada di pusat tingkatan 6 ini. Setakat ini kita ada 23 KTE. Okay, kalau di Selangor ni saya rasa paling ramai ni. Paling banyak KTE, kita ada Shah Alam, Petaling Jaya, Sahabat Bernam di Kelang, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Puchong. Okay. Alright. Dari segi etika pakaian pelajar juga telah dikeluarkan perkeliling di mana pelajar-pelajar tingkatan 6 tidak perlu lagi memakai baju uniform sekolah. Okey. Okey, hala tuju selepas STPM ke mana? Benarnya kita pergi ke IPT dalam negara. IPT yang mengiktiraf kita punya jadual penggredan. Ini antara universiti awam lah. Bagaimana pengiraan merit untuk masuk universiti awam? Ini dilaksanakan oleh UPU. Secara dasarnya, secara basicnya, STPM, kurikulumnya digunakan 90%. PMK dihitung mengambil kira purata nilai grade 4 subjek terbaik termasuk pengajian am dan dikonvertkan kepada 90%, ditambahkan dengan 10% markah core curriculum yang dilaksanakan oleh KPM. Okay. Jadi inilah kalau kita punya markah ni dapat 90, 98, 99, ini jadi keutamaan kepada UPU untuk memanjangkan kepada universiti yang dipohon. Okey. Saya nak tunjuk contoh syarat kemasukan di UKM.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan para pelajar buka portal UKM, okay, boleh lihat di sini antara program yang ditawar. Semua program ini kata lihat di sini, yang pertama ni matrix di pangkal ni maknanya tidak ditawarkan kepada matrix tapi ditawarkan kepada lepasan STPM, diploma, STAM dan apel. Juga bagi program Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ditawarkan kepada STPM, matrix, diploma dan STAM satu ini tidak ditawarkan dan apel tidak ditawarkan. Maknanya STPM kalau kita lihat di sini banyak program-program yang boleh diterima menggunakan STPM. Okey, bagaimana nak masuk? Mesti saya cakap yang pertama tadi, mesti ada syarat am. Syarat am dia, mana-mana universiti awam, syarat am dia ialah mestilah SPM, Kepujian Bahasa Melayu dan juga sejarah lulus. Serta minimum sekurang-kurangnya band 1 MUET. MUET ni band 1. Okey. Dan bagi calon lepasan STPM, mestilah lulus STPM sekurang-kurangnya PNGK 2.0 iaitu bagi pengajian am, dua subjek lain mesti C. Okay. Kita pergi kepada keperluan khas atau syarat khas untuk masuk program. Kalau kita lihat di sini, saya ambil contoh di sini. Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian Usuluddin Falsafah. Mestilah sekurang-kurangnya grade C STPM, okey, bagi mata pelajaran bahasa Arab dan Usuluddin stroke syariah atau syariah. Kalau pelajar ambil Usuluddin dan bahasa Arab, memadai, tidak perlulah syariah. Mesti C. Dan mana-mana satu daripada subjek di bawah. Kalau ada subjek syariah, Usuluddin, bahasa Melayu, sejarah, geografi, KMK, ekonomi, perniagaan, perikanan, ICT. Mana-mana satu mestilah C. Okay. Dan seterusnya SPM. Mendapat sekurang-kurangnya grade C pada peringkat SPM dalam bahasa Arab. Ini saja. Okay. Dan MUET band 1 paling kurang. Dan Islam dengan kepujian. Ini contoh Okey, IPTS juga. Para pelajar boleh mohon IPTS. Saya tunjukkan satu contoh di RB Highcom University. Okey. Untuk mengikuti Bachelor of Accounting, contoh di sini, boleh diterima STPM minimum PNGK 2.33 dengan 2 subjek lulus penuh. SPM mestilah kepujian matematik. Okey. Kemudian MUET mestilah band 2, sekurang-kurangnya band 2. Okey. Dan juga di RB Highcom juga ni ada bagi scholarship kepada pelajar-pelajar STPM. Okey. Habis universiti dalam negara, kita pergi kepada universiti luar negara. Para pelajar sebenarnya di luar negara ni, contoh di UK, kita ada UCAS, Universities and Colleges Admission Service. Mereka ni sebuah badan amal di UK yang proses permohonan kemasukan ijazah STPM layak memohon menggunakan UCAS. Di Australia kita ada USC, Universities Admission Center, juga sama seperti UCAS, iaitu sama juga seperti UPU di Malaysia. Apabila UK mengiktiraf STPM, bermakna seluruh negara Commonwealth telah menerima STPM. Tetapi kita tengok juga malahan negara bukan Commonwealth turut mengiktiraf dan menerima pelajar-pelajar lepasan STPM. Okey, kita lihat contoh universiti luar negara yang menerima STPM. Ini di Australia, the Australian National University. Banyak lagi ni sebenarnya. Kalau kita lihat kepada portal universiti ini, memang ada ditawarkan kepada lepasan STPM. Juga di UK, kita ada universiti di UK yang menerima STPM. Di USA yang bukan negara Commonwealth juga mengiktiraf. Singapura, jiran kita, Ireland. So saya ambil contoh University of Melbourne. Untuk memohon masuk universiti di Melbourne, khusus yang ditawarkan adalah agriculture, arts, biomedicine dan seterusnya. Agriculture
dia hanya perlukan PNGK 2.7 sahaja melayakkan pelajar kita memohon ke sana. Okey. Baik, Universiti Teknikal Timur Tengah Turki juga menerima pelajar-pelajar lepasan STPM. Ankara Campus, Northern Cyprus Campus juga syarat dia minimum grade A, BB. Maknanya satu subjek A, dua subjek B. Okey. Manakala kalau nak pergi Northern Cyprus Campus, BBC. Kita kena rajin, kita kena rajin, kena buka portal universiti luar negara. Kalau UK ni kita pergi kepada UKAS saja, portal UKAS kita boleh lihat. Okey, syarat-syarat yang diperlukan. Pun ni, dia mengiktiraf STPM sama seperti Singapura, GCE A-Level, Switzerland, UK dan banyak lagi. Baik, Jepun ni bukan sahaja dia mengiktiraf STPM, malahan dia menggunakan MUET sebagai salah satu syarat untuk masuk ke universiti mereka di Nagoya University. Lihat, MUET kita diiktiraf hendaklah band 4. Sekurang-kurangnya band 4, maka layak mohon. Dan kalau kita lihat di sini, MUET ini sama taraf dengan IELTS, sama taraf dengan CFR, sama taraf dengan TOEFL. Jadi para pelajar tak perlu duduk IELTS, CFR atau TOEFL untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti di Jepun. MUET kita murah, RM100 sekarang ni. Kalau IELTS ni saya rasa 800, mungkin 1000 lebih. Begitu juga dengan CFR dan TOEFL. Singapura, tiada tahun apabila result STPM diumumkan, Universiti NUS ni pada pelajar-pelajar Malaysia yang mengambil STPM. So minimum to apply STPM overall result mestilah skor sekurang-kurangnya B untuk semua subjek. Tempat subjek tu 4-4 mesti B dan MUET hendaklah 200 iaitu band 4. Okey. Dan Singapura juga menetapkan you must have taken at least 4 principal level subjects including pengajian am. Maknanya dia menggunakan syarat kemasukan IPTA di dalam negara di mana syarat dia mestilah termasuk pengajian am. Dan NUS juga letakkan MUET ini setaraf dengan CI, C1 Advanced, Cambridge English, EL 1119, IELTS, PT Academic dan TOEFL. Okay. Sekarang MUET kita ni dah ada dalam lebih kurang 6 atau 7 negara, luar negara telah mengiktiraf MUET untuk pelajar kita sambung belajar ke universiti mereka. Ini antara universiti-universiti lain lah di luar negara. Mesti jelas mereka lah sebagai badan yang mengiktiraf STPM, tapi nak masuk Cambridge ni syarat dia mesti AAA, 3A. Okey, 3A baru layak mohon. Okey, seterusnya ialah tentang beasiswa. Beasiswa kerajaan sekarang ni ada masalah tidak dapat diberikan, hanya pelajar-pelajar terpilih sajalah. Okey, manakala bagi pelajar-pelajar tingkatan 6 atas diberi beasiswa kelas persediaan universiti bagi yang layak. Mungkin sekarang ini untuk BKPU ni masih berjalan. Manakala beasiswa swasta, pelajar-pelajar bolehlah mohon kepada pihak-pihak swasta seperti Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia menawarkan ijazah sarjana muda yang sambung belajar Universiti Awam Malaysia dan Universiti luar negara. Okay, dalam bidang ekonomi, accounting, actuarial science, law, computer science dan finance. Syarat dia mestilah STPM sekurang-kurangnya 3A. Baik, kalau kita pergi portal cari bantu pelajar mendapatkan beasiswa untuk sambung belajar. Okey, seterusnya ialah bekerja di perkhidmatan awam. Jadi ini yang ketiga, berdasarkan perkeliling bilangan 11 tahun 2005, STPM telah diiktiraf untuk bekerja perkhidmatan awam dan pada tahun 2016, okey, kerajaan telah samatarakan STPM dan diploma. Dulu grade 27-29 telah dikeluarkan satu grade baru iaitu grade 29. Mana belajar STPM 1 tahun setengah dengan diploma maybe 3 tahun, keluar bekerja, grade sama untuk bidang pekerjaan di JPA.
Okey, ini antara pejawatan-pejawatan di perkhidmatan awam, okey, pengangkutan, sains, pendidikan, ekonomi yang menggunakan STPM. Dan contohlah, saya bagi contoh ni, kalau kita dengan STPM bekerja, okey, kita dapat. Tetapi kalau para pelajar melanjutkan pelajaran ke universiti, dia akan melebihi daripada pendapatan ini sebenarnya, ya. Okey, STPM terus cemerlang. Saya tunjukkan pelajar-pelajar cemerlang yang kita panggil ke MPM untuk kita berikan sijil, kita berikan wang tunai RM1,000. Pelajar-pelajar yang cemerlang. Ini tahun 2019. Ini ada pelajar terbaik kategori spastik. Saya tunjukkan spastik. Pelajar ini Lizzie Peng daripada Kedah. PNGK 4.0, dia spastik. Dan semua subjek dia skor A. Pengajian am A, ekonomi A, pengajian perniagaan A, perakaunan A. Okay. Dia berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke UUM dalam bidang perakaunan dan baru-baru tahun lepas saya kontak dia, memang sekarang ni dia dapat tawaran di UUM dalam bidang perakaunan. Okey, pada tahun 2017 kita ada seorang pelajar, saya tunjuk pelajar-pelajar orang asli telah mendapat PNGK 4.0. Ini orang asli. Kajian am A, bahasa Melayu A, sejarah A, geografi A. Right. Dan dia sekarang sedang belajar di UiTM Puncak Alam dalam bidang perancangan bandar dan wilayah, mendapat beasiswa daripada JAKWA. Saya tanya dia lah, kenapa ambil STPM? Kata jalan pantas sambung degree dan standard dia sama dengan diploma. Tengok, orang asli sendiri pun dia tahu dah tentang kelebihan STPM ini. Okey, 2015 kita ada 4 pelajar ni. Okey, yang ini ialah Felicia Puija daripada Jiayin daripada Pulau Pinang, PNGK 4.0. Ni calon buta. Okey. Kemudian sebelah ni adik dia, Indria Puija, adik dia buta juga. Dia dapat 3.92. Di sebelah kanan dia ialah Azri Fikri daripada KL, buta juga. So dia dapat A. Manakala yang duduk ini daripada Kelantan, dia mengambil 5 subjek spastik. Ekonomi. Kita lihat di sini, saya tunjukkan di sini, pelajar-pelajar yang CBK yang kurang keupayaan ni, mereka mampu untuk mendapat pencapaian terbaik dalam STPM. Yang rata-rata orang kata STPM susah lah, STPM ni tak ada pergi ke mana lah. Okey, ini saya nak tunjukkan. Sebenarnya calon-calon yang bukan CBK ni memang ramai yang cemerlang. Cuma saya nak tunjukkan sebagai motivasi kepada pelajar-pelajar di Mahadana Media, bagaimana pelajar-pelajar ini mampu mencapai keputusan yang terbaik dalam peperiksaan STPM. Dan kita jejakilah pelajar ni di mana sekarang. Okay. 2 adik-beradik ini tadi yang dapat 4.0, 3.92. Mereka ini telah berjaya ditawarkan dan sedang pun menyambung pengajian dia di USM. Okay, di USM, Bachelor of Art Honours English for Professional, dan ditaja oleh beasiswa sepenuhnya oleh Optimis International Club. Manakala pelajar daripada Kelantan, saya kontak bapa dia, ayanda dia, mengatakan bahawa Ikmalu sekarang sudah sihat, dah baik, dah sembuh, dah boleh berdiri. Okey, dan beliau sekarang belajar di UMK dalam bidang pentadbiran perniagaan. Pelajar buta Izri Fikri juga menyambung pelajarannya di UKM. Okey, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas, menerima bursary daripada Yayasan Saim Dabi. Kita ada juga pelajar-pelajar Ma'had Hamidiah yang cemerlang. Sebenarnya ramai. Ini antaranya adalah Amira Aina. Okey, STPM 2016 3.25. Mengambil pengajian am, B, Bahasa Arab, C+, Syariah, Emanuel Usuluddin, A. Okey, sekarang menyambung pengajiannya di UIA dalam bidang Usuluddin dan Perbandingan Agama. Kita ada seorang lagi pelajar ini daripada USIM. USIM, okey. Ainin Wadiha Kamal. Fiqh and Fatwa.
Pelajar ST 2016, Nik Muhammad Zakwan, Nik Zik daripada Perak. Okey, belajar di sambung belajar di UiTM. Saya dah tunjuk di sini ialah pencapaian SPM 2014 calon ini tidak berapa memberansangkan lah. Dia mendapat 3A, 3B, 1C, 1D, 1E, 1G, 1 gagap. Muat dia bagus, band 5. Tetapi bila dia menduduki tingkatan 6, dia mengambil 4 subjek ini dan PNGK-nya bawah 3.0, 2.67 sahaja. Tetapi beliau dapat menyambungkan pengajian ke UiTM Shah Alam dalam kursus English for Professional Communication 3 tahun. Dia mengatakan bahawa untuk ambil STPM ini adalah sebagai fast track ke degree dan murah. Saya nak tunjukkan subjek yang diambil pada semester 1. Pengajian AM dia gagal. Bila dia ulang dia dapat B. Ekonomi 1 gagal, dia ulang dapat D+. Ekonomi C dia dapat C. Inilah bila mengulang ni dapat mengubah dia punya keputusan. Pada semester 2, dia mengulang ketiga subjek ini. Okey, hanya pengajian perniagaan 2 saja berubah daripada C- kepada C+. Manakala 2 subjek lain, ekonomi 2, dia turun grade. Yang individual pun turun grade. Tetapi seperti saya dah maklumkan awal, kita akan gunakan grade yang terbaik. Kita ada pelajar daripada Putatan Sabah. Okey, Nur Amirah ini, dia punya SPM memang baiklah. Dia dapat 9A. Okey, dia telah mohon universiti luar negara melalui UKAS. Dan dia berjaya mendapat tawaran University of Nottingham, juga Durham University, dan juga dia mendapat tawaran daripada Universiti Malaya. Malangnya, kedua-dua universiti luar negara ini beliau tidak mendapat beasiswa dan kerajaan Sabah menawarkan kepadanya Malaya. Okay. Ini contoh surat saya tunjukkan. Surat daripada UKAS yang dikirimkan kepada Nur Amirah, iaitu Durham University dan juga Nottingham University. Alright. Okey, kita pergi kepada pelajar-pelajar luar negara. Pada tahun 2000, ini sistem peperiksaan terminal dulu. Daripada Sekolah Sultan Ismail Johor Bahru, Sharon Low Wei Yuan. Okey, PNGK dia pada masa itu 2.25 sahaja. Dengan muatnya mendapat band 4 dan berjaya sambung belajar ke University of Buffalo, USA. Dan dia telah tamat kursus psikologi pada 2006. Okey, sambung master 2018 dan sekarang beliau berkhidmat dalam bidang industri perkhidmatan keuangan di New York City, USA. Okey, Sharon Low Wei Yuan. Manakala pelajar dari STPM mendapat 2.83. Okay, tidak ada A pun. Kalau subjeknya B, B+, B-, C+, 2.83. Setelah sambung belajar di National Taiwan Normal University Taiwan dan mendapat tajaan sepenuhnya daripada Universiti Taiwan. Ma'had Hamidiah ada. Ma'had Hamidiah ni ada pelajar-pelajar yang cemerlang sambung belajar ke luar negara. Pelajar di Ankara University. Kita ada Muhammad Hasif bin Abdul Rahim. Okey, SPM tengok 2A, 6B, 1C, 2D. Apabila menduduki STPM, beliau telah mendapat 3.42 PNGK, muat band 3 dan sekarang menyambung pelajaran di Ankara University Turki. Tahniah kepada pelajar ini dan tahniah juga kepada Ma'had Hamidiah. Beliau memiliki kursus Islamic Theology, tajaan oleh YTB Scholarship dan ditanya sebab mengapa mengenai STPM, saranan dari ibu bapa walaupun telah tapi parents dia kata ambil STPM. Mana parents sendiri telah tahu bahawa banyak kelebihan mengambil STPM di tingkatan 6. Okey. Kita ada seorang lagi. Muhammad Arif Fatih bin Shukri. Pelajar di Karabük University di Turki. Okey, STPM 2.50. PNGK-nya mengambil kursus teologi. Mengapa ambil STPM? Mendapatkan suasana belajar yang lebih terjaga
dan dibantu oleh guru-guru. Tempoh yang lebih pendek berbanding diploma dan kos rendah. Ini komen oleh Muhammad Arif. Seorang lagi, ini pelajar ni memang saya tabik lah. Muhammad Nazmi Abdul Rahim. Dia tak ulang satu subjek. Saya tengok rekod di MPM. Memang dia tak mengulang walaupun satu subjek. Ya. Okey. 2.58 sekarang belajar di Universitas Islam Negeri Ar-Nariri. Okey, ini berapa lagi lah pelajar-pelajar daripada kita sambung luar negara. Ini di Cambridge. Dendi Wong belajar di Cambridge. Okey, Kok Kuen belajar di Nanyang Teknologi Universiti Singapura. Kemudian SMK Labuan, kita ada Meryl Gabriel di University of Leeds, Lockshey, UK. Okay, kita dapat gambar yang terbaru daripada Gabriel. Kemudian ini saya nak tunjuk ni pelajar ni. Pelajar ni kacukan. Dia Jasmine Sarah binti Jurgen Kloss. Dia ni kacukan bapa Jerman, ibu Melayu. Dia sendiri nak pilih STPM sebab apa? Dia kata STPM dia lah boleh membawa dia ke Jerman. So dia masuk dan dapat 3.0. Sekarang belajar di George August Universität Göttingen, Jerman. Okey, ini keputusan dia. Dan adik dia ikut langkah kakak dia. Dia kata kakak dia dapat pergi. Dia pun nak juga. Dia pun masuk tingkatan 6, ambil STPM. Dan akhirnya adik ni pun berjaya belajar di George August Universität Göttingen. Tak? Ya saya. Boleh teruskan? Boleh. Banyak lagi dah? Ya tuan. Boleh, okey. Okey, ini saya nak tunjukkan testimoni pelajar-pelajar, bekas pelajar-pelajar Ma'had Hamidiyah. Okey, maknanya Ma'had Hamidiyah ni bukan calang-calang sekolah lah. Berjaya menghasilkan pelajar-pelajar yang saya rasa kurang, mungkin ada yang kurang baik dalam SPM bila masuk belajar di tingkatan 6 di Ma'had Hamidiyah, mereka semua cemerlang. Apalagi kalau pelajar-pelajar itu cemerlang SPM, sambung belajar di Ma'had Hamidiyah. Tahniah kepada Ma'had Hamidiyah. Terima kasih. Okey. Ini Nur Fatin Adila. Okey, STPM dia pada tahun 2013. Ini pelajar ni baik jugalah, SPM dia 6A. PNGK STPM 3.83, muat band 3. Sambung belajar di UKM. Okey, ijazah sarjana muda pengajian Islam 3 tahun. Mendapat tajaan JPA. Apa kata dia? Mengambil STPM ni adalah fast track ke ijazah sarjana muda, kos pengajian murah berbanding dia. Dan apa sumbangan di universiti sekarang ini? Pelajar-pelajar ini, sumbangan universiti ialah dia mendapat anugerah dekan SEM 1, 2, 3, 5, 6. Dahsyat. Okey. Anugerah dekan. Kemudian anugerah pegawai kadet akademi ditoleahkan sebagai Leftenan Muda oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Ketua Program Majlis Makan Malam. Okay. Kita ada lagi Najwa Huda 2013. Okey, SPM dia 4A. STPM 3.5. UKM mengambil sarjana muda pengajian Islam dalam pengajian Arab dan Tamadun Islam. Sarjana JP. Jadi dia nak masuk STPM sebab dia kata nak rasa lagi suasana sekolah lah. Jadi sumbangan dia ni bagus juga ni di sini. Top 5 pertandingan bicara tuntas Kongres Pendidikan Inovasi. Ketua pengarah program, pengerusi majlis menangi MOU, pengerusi majlis menangi MOU, pertukaran pelajar ke Fakulti Teologi Universiti Marmara, Istanbul. Pengarah program Halim. 2A saja SPM dia. 2A, 4B, 2C, 3B. Tetapi bila dia masuk tingkatan 6 di Ma'had Hamidiyah, dia mendapat 3.67 dengan muat band 3. Dan sekarang dia mengikuti pengajian sarjana muda pendidikan yang kepujian. Tajaan tiada. Sebab apa dia nak ambil? Sebab saranan ibu bapa. Ini peranan ibu bapa sangat penting kalau pelajar-pelajar sendiri tidak tahu tentang kelebihan STPM. Tuan-tuan, Menggunakan semester. Ya. pelajar ni dia dapat STPM 2.67 je. Nak menunjukkan bahawa dia diterima masuk kat UKM dengan 2.67. Okey, sorry. Saya mungkin setelah type ni. Ya. 2.67 Okey, terima kasih. 2.67. Okey, sangat rendah lah di bawah below 3. Ya. Jadi menyambung dalam bidang sastra, motivasi daripada bekas pelajar tingkatan 6. Ini sumbangan universiti banyak sungguh. Banyak sungguh sumbangan dia kepada universiti. YDP, Persatuan Mahasiswa, Presiden, Nakib Usra, pengarah program, bendahari, timbalan bendahari,
Okey, sekarang dia bekerja sebagai guru di SMK Okey. Guru pendidikan khas. Di pendidikan. Okey, ini kalau pendidikan ni memang dia seorang yang sabar lah. Seorang yang sangat sabar kalau mengajar pendidikan khas. Okey, Wan Azizul seorang lagi. 3A saja SPM, PNGK 3.67, band 3. Ini pelajar ni cemerlang ni. Dia belajar di UKM, kemudian dia sambung di Universiti Ibnu Tofal, Kenitra, Morocco. Tajaan pinjaman. Dia sebab apa dia ambil STPM? Dia kata sijil valid setaraf diploma. Kemudian habis tadi boleh pilih bidang lain yang saya minat. Contoh matrik, okey. Jimat duit boleh digunakan untuk pengajar seterusnya. Maka dia tak ada belanja banyak lah. Ini pelajar-pelajar yang fikiran nampak kata tapi itulah kelebihan sebenarnya mengambil STPM. Apa sumbangan dia mesti banyak sebenarnya. Saya ambil yang penting sajalah. Dia Johan Manchester Intellectual Debate UK, Johan Debate Pengguna, pengarah pembentang mahasiswa Selangor di Maghribi, Allahu Akbar. Pembentang isu-isu agama dalam Kongres Belia Melayu, dahsyat. Okey, Wan Azizul. Muhammad Aliuddin. Okey, ini pelajar ni baik. Kalau dia baik 8A SPM, sepatutnya dia dapat dah ke agensi-agensi ataupun universiti dan sebagainya, tapi dia masuk tingkatan 6. Akhirnya dia capai 3.83, belajar di UM, bidang syariah dan ekonomi, mendapat tajaan Yayasan Sam Dabi. Dia kata sebab yuran murah. Dia pun fikir je yuran murah. Ini pelajar yang dapat anugerah dekan, program pertukaran pelajar ke Istanbul, Sabahattin, Zaim University, ijazah kelas pertama. Yes. Okey, bagus. Muhammad Izzuddin, 2A saja, yang lain B, C, D. Okey, belajar Uniza. Okey, tajaan zakat Selangor. Dia ambil SPST, nasihat ibu je. Bagus, ikut cakap ibu ni, memang syurga lah. Jadi ibu pun okey. Wakil Uniza ke persidangan KRIS antarabangsa. Allahu Akbar, Thailand. Johan Icon Motivator Uniza, pendebat terbaik. Ni mana pendebat terbaik di Ma'had ni? Ya, betul. Patutlah. Finalis pidato patriotik kebangsaan, hakim debat, presiden debat, moderator jemputan bagi forum pilihan raya, Presiden USA bersama yang berhormat Khalil bin Abdul Hadi. Allah. Hebat. Okey, itulah antara testimoni daripada Ahmad Hamidiah. Baik, di portal KPM sendiri kalau pelajar-pelajar, parents, guru-guru boleh lihat nanti telah dikeluarkan tentang apa yang saya jelaskan dari mula sampai sekarang ini tentang STPM, sistem pengajiannya, sistem pentaksiran, yuran, grade, taraf, pengiktirafan lah. Okey, di portal dia dah keluar lah. Okey, dan MPM sentiasa mengeluarkan heban-heban secara rasminya di 3 media. Yang pertama di Facebook, kalau pelajar-pelajar boleh daftar lah. Di Facebook Majlis Perbesar Malaysia. Okey, kemudian MUET dan lain-lain yang terkini, dan juga di portal MPM sendiri. Jadi rumusan di sini saya nak jelaskan ialah apakah kelebihan STPM. Pertama, sistem persekolahan mengikut semester, 3 tahun sahaja, 3 semester sahaja, 1 tahun setengah. Okey, minimum 4 subjek sahaja perlu diambil. Yuran peperiksaan murah dan bagi pelajar-pelajar seperti mereka percuma. Peperiksaan dilaksanakan setiap hujung semester 1, 2, 3, kemudian boleh mengulang. Kerja khusus memang sangat membantu keputusan STPM menjadi lebih baik, tapi kena buat. Dan keputusan keseluruhan kita campurkan yang baik, semester 1, semester 2, semester 3, kerja khusus yang terbaik. Peluang untuk perbaiki keputusan keseluruhan STPM. Selepas STPM terus mengikuti ijazah pertama, diterima di IPT, IPTS, diiktiraf JPA, diterima peringkat antarabangsa, penubuhan kolej tingkatan 6, smart casual, dan pelajar terbaik sendiri MPM anugerahkan RM1,000 dan CJ. So, jadi di sini para pelajar, pada ibu bapa, sebenarnya STPM pilihan terbaik. Okey, bukanlah kata STPM adalah pilihan terakhir. Dulu-dulu mengata STPM pilihan terakhir.
tak dapat asasi, tak dapat matriks, ialah duduklah tingkatan 6, pilihan terakhir. Sebenarnya STPM adalah pilihan terbaik. Tidak sukar bila saya tunjukkan pelajar-pelajar yang kurang upaya mampu untuk mencapai keputusan yang terbaik. Okey, juga diterima universiti dalam dan luar negara dan boleh menggunakan STPM dalam perkhidmatan kerajaan. Itu dia, STPM percuma diiktiraf antarabangsa. So, saya yakin pelajar-pelajar kohort 2021 daripada Mahamedia boleh berjaya dengan cermelang dalam STPM akan datang. Selamat berjaya. Terima kasih. Okay, saya serahkan kepada Ustaz. Ya, silakan pengacara majlis. Okay, sebelum saya serahkan majlis ini kepada pengacara majlis, pertama sekali dengan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Adnan bin Husin di atas penjelasan yang panjang lebar berkaitan dengan kelebihan STPM dan hala tuju pelajar STPM, dan juga kepada bakal pelajar SPM batch 2020 sekiranya ada bersama-sama kita dan ibu bapa untuk bersama-sama mengambil STPM. Jadi kita teruslah sekiranya ada di antara kalangan ibu bapa, para pelajar untuk bertanya soalan, serasa boleh directlah kepada Encik Adnan, boleh buka mic, bertanya soalan yang berkaitan dengan apa yang telah dibentangkan oleh Encik Adnan sebentar tadi. Rugian kalau kita tak ambil peluang kerana Encik Adnan merupakan orang kanan kepada Majlis Peraturan Malaysia yang secara khusus terlibat dengan hala tuju STPM. Silakan kepada ibu bapa, para pelajar, sekiranya ada masalah nak tanya soalan berkaitan dengan hala tuju dan kelebihan STPM. Ada persoalan daripada para peserta di kalangan ibu bapa, para pelajar? Okey, saya ambil pendahuluan dululah Tuan. Berkaitan dengan sukatan baharu untuk STPM ini, bila akan dilancarkan ataupun diguna pakai, kohort berapa yang telah dimurnikan 23 subjek yang saya rasa dah 5 tahun lepas lah. Saya juga termasuk dalam antara panel penggubah lah. Okey, terima kasih Ustaz. Memang ini antara soalan-soalan yang memang selalu dikemukakan oleh para guru. Okey, kita dah buat penambahbaikan kepada sukatan yang sedia ada. Dan itulah bila berlakunya pandemik ini telah menyebabkan sukatan ini terpaksa ditangguhkan. Okey, saya rasa setiap subjek sudah mencapai sehingga 95%. Ada juga subjek yang sudah 100%. Dan kita masih lagi murnikan betul-betul supaya tidak timbul isu lagi lah pada masa akan datang. InsyaAllah mungkin tahun ini berkumpul di hotel maupun di pejabat. Kita lihatlah selesai ini kemungkinan makan masa 2 atau 3 tahun lah Ustaz. Sebab jangkaan ni masalah pandemik ni pun kita nak lancar pun mestilah berjumpa. Tak bolehlah lancarkan secara maya ni. Saya rasa berjumpa dengan guru-guru lebih baik dan lebih mereka memahamilah tentang sukatan baru ini. Dan untuk makluman sukatan baru ini kita libatkan juga daripada industri. Supaya dulu kita tak pernah libatkan daripada industri, kita masuk ke industri dan mereka ini memberi input tentang setiap subjek itu sekiranya tidak mampu pergi sambung belajar industri mana mereka layak masuk menggunakan STPM.
berdasarkan subjek. So yang ini saya belum dapat jawab lagi Ustaz, bergantung kepada keadaan pandemik kita. Okey. Maklum jelas Wan. So ada pertanyaan lain? Jelas dan dapat dihadam oleh para pelajar, khususnya juga ibu bapa lah, supaya tidak merasakan bahawa STPM ini adalah sebenarnya tidak ada nilai atau tidak merupakan pilihan yang terakhir. Okey. Dan para guru juga bolehlah menyebarluaskan maklumat ni kepada para pelajar dan juga parents. Okey, ada soalan lain? Semua dah faham ni kot, Tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Memang jelas apa yang disampaikan. Mungkin saya wakili soalan terakhir kot. Bagaimana pelajar SPM batch 2020 ni nak masuk laluan STPM ni? Okey. NAM ini bagi pelajar-pelajar kohort 2020, sebenarnya mereka tak perlu memohon. Mereka hanya perlu menunggu mendapatkan tawaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka nanti bolehlah membuka portal Kementerian Pendidikan Malaysia, akan dimaklumkan bila mereka akan mula masuk ke tingkatan 6. Okey. Jadi tunggu daripada tawaran daripada KPM. Bagi pelajar-pelajar yang tidak berjaya sebenarnya boleh memohon atau merayu untuk memasuki tingkatan 6 ini. Jadi tingkatan 6 ni bukan kita mohon, tak perlu mohon. Macam universiti kita kena mohon, tak. Kita akan lihat, KPM akan lihat keputusan SPM, dan daripada keputusan SPM itu nanti mereka ada kriteria dia, syarat-syarat dia untuk dipilih ke tingkatan 6. Maknanya tingkatan ni mestilah orang pelajar-pelajar yang terpilih. Yang terpilih. Bukannya boleh suka-suka mohon. Tetapi kalau tak berjaya, boleh merayu. InsyaAllah dengan rayuan itu biasanya dapat menduduki tingkatan. Okay Ustaz? Ya, saya tak ada dah kot persoalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada acara majlis. Jadi sebelum tu akhir kata daripada saya lah Ustaz, sebelum ahli majlis mengambil tugas ini, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Mahat Al-Media atas jemputan ini. InsyaAllah kalau tahun depan ada lagi, kita boleh beri lagi taklimat ini demi kebaikan pelajar-pelajar sendiri. Dan saya harap apa yang saya bentangkan ini sikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar khususnya dan kepada parents, okey, supaya menggunakan maklumat ini sebaik mungkin lah. Dan saya mendoakan agar pelajar-pelajar kohort 2021 Mahat Media terus mencipta kecemerlangan dalam pelaksanaan STPM dan ramai lagi pelajar-pelajar sambung belajar ke universiti terutamanya luar negara. Tahniah Ustaz. Sekali lagi saya lakukan semasa mengadakan taklimat ini. Okay, Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Silakan Nur Iman. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ceramah dan perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Pada pagi ini, kelebihan dan hal tuju STPM. Majlis merakamkan ucapan terima kasih yang kepada yang dihormati Encik Adnan bin Hussein, yang berusaha ayahanda Pengetua Tuan Mak Yusof bin Rahim, Encik Muhammad Kamal Azrin, YDP, PIBG, SMKA, Mahat Hamidah, Puan Zurakintan binti Abdul Razak, Barisan Guru-Guru Jawatan Kuasa Kecil yang merangkap jawatan kuasa kerja pelaksana program kita pada pagi ini, semua guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung,
bersama-sama bagi menjayakan majlis kita pada pagi ini. Saya mohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan dan kekhilafan sepanjang saya mengendalikan majlis pada pagi ini. Pangkalan Raja Desa Mahkota, Tanjung Pia, tempat Seroka. Ampun dipohon, maaf dipinta. Berjumpa lagi di lain ketika. Akhirul kalam, stay at home. Kita jaga kita jaga masyarakat, Allah jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Berikan mohon peserta untuk mengisi link hadiran sebelum meninggalkan majlis. Terima kasih. Okay, mohon buka kamera, kita nak ambil gambar sekejap. Semua peserta buka kamera, onkan kamera. Di samping tu minta Encik Kamal boleh nak bercakap apa-apa sedikit patah kata sebelum kita tutup majlis. Bagi Encik kita. Ya, terima kasih tadi kepada Encik Adnan. Alhamdulillah banyak perkongsian yang diberi. Dan kalau saya sebagai orang industri, saya lebih katakan bukan STPM ni dia ada value dia. Dia bukan kita nak cakap lepas STPM tak ada peluang, tidak. Kita katakanlah berbanding STPM dan matrikulasi, STPM ni dia ada value dia. Macam dah diterangkan oleh Encik Adnan tadi, di peringkat international pun dah diiktiraf. Jadi saya rasa tidak perlu ada keraguan ataupun tidak ada perlu rasa bimbang sekiranya tidak mendapat tempat di universiti ataupun macam saya dulu berbeza, macam saya memang terus masuk ke first year, saya tak masuk matrikulasi. Tapi kepada calon SPM, kepada pelajar SPM, sekiranya mereka memikirkan sama ada nak pergi ke matrikulasi atau STPM, saya rasa hari ini dah ada jawapan dia. Maklumat yang telah diberi tadi cukup banyak untuk buat pertimbangan yang baik. Itu saja, insyaAllah. Terima kasih Cik Kamal di atas pandangan nasihat kepada anak-anak semualah dan bakal yang memasuki STPM Mahamidah. Sebagaimana yang Cik Adnan kongsikan tadi, Mahat kita insyaAllah cemerlang sekiranya anak-anak bersama-sama kita. STPM adalah jalan yang terbaik untuk meneruskan cemerlangan bukan sahaja di MAHIS, bahkan di universiti. Okay, itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada penceramah kita Encik Adnan bin Hussein, YDP kita yang selalu memberi sokongan moral, Cik Kamal dan barisan guru, anak-anak serta ibu bapa pada perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah kita akan buat lagi pada sisi akan datang. Terima kasih sekali lagi Cik Adnan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar dulu sebelum berakhir. Okay. Buka kamera semua. Kamera semua. Okay, terima kasih sekali lagi. Syukran. Okay. Okey. Terima kasih semua. Sama. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Terima kasih.